Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kesatuan umat Islam, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah sekalian yang saya kasihi, kaum muslimin, khususnya jemaah Masjid Darul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan insya-Allah dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bagi mereka yang telah mengerjakan ibadah solat maghrib tadi, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita punya background, masya-Allah, kalau saya ini live daripada Masjid Nabawi, tidaklah, ini gambar saja kat belakang. Apa ni, Raudhah. Raudhah ni taman-taman syurga antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sekali pada makam. Ini gambar sajalah. Tapi jangan terperanjat, tiba-tiba kat belakang ni ada orang berjalan, peranjat juga. Ini gambar ini macam mana ada orang, tak pelik. Baik para penonton, para jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang sekali lagi untuk dapat bersama-sama secara online. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kuliah kita seperti biasa, amalan ataupun bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Seolah-olah kita beribadah ribuan tahun di dunia dengan amalan-amalan yang sedikit ini, insya-Allah. Amin. Dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tajuk kita pada hari ini iaitu berkenaan amalan-amalan terbaik di bulan haji. Kita ni walaupun orang kata sekarang ni Syawal, tapi sebenarnya para jemaah Syawal ni termasuk bulan haji. Jadi tajuk kita ni berkenaan amalan-amalan terbaik di bulan-bulan haji, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sekarang dah masuk bulan-bulan haji, iaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti akan diterangkan juga kenapa Syawal dah termasuk bulan haji. Ini kan bulan raya. Orang Melayu jelah Syawal ni bulan raya. Kalau mengikut orang Arab, air rayanya seminggu saja. Kalau di Mesir, negara Saudi, air raya seminggu. Itu orang Melayu, masya-Allah, air raya sebulan. Syawal tu raya. Sedangkan Syawal ni kita akan lihat orang Arab dia ada sambutan lain pula. Jadi para jemaah, tajuk kita amalan-amalan terbaik di bulan-bulan haji, insya-Allah memberi manfaat kepada kita. Kita mulakan pengajian dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita semuanya amal ibadah, semuanya amalan kebaikan yang memberatkan timbangan amalan soleh kita. Mudah-mudahan insya-Allah dikurniakan kepada kita Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau di kalangan para jemaah ni ada yang menyebut amin bersama, mungkin ada yang orang-orang soleh, wanita-wanita salihah. Amin. Ya Allah makbul doa-doa kita ni. Amin ya rabbal alamin. Baik, tajuk kita para jemaah, amalan-amalan terbaik di bulan-bulan haji. Jadi para jemaah perlu diingatkan bulan-bulan haji ni ada 3 bulan. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Di kalangan kita ni, orang masyarakat Melayu kita, mereka faham kalau haji ni selalu Zulhijjah. Itu time orang pergi haji, orang. Tapi Al-Quran mengatakan bulan haji ni ada bulan-bulan yang tertentu. Haji ni ada bulan-bulan, bukan satu bulan saja. Berapa banyak bulan haji ni? Kan haji ni time orang pergi haji. Jadi Al-Quran memberitahu Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bulan-bulan, bukan satu bulan. Bulan-bulan yang telah ditentukan. Apa dia bulan dia para jemaah? Iaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mungkin orang kita, orang Melayu kita ialah okeylah, makna kata Syawal kan bulan raya, Idul Fitri, macam mana pula Syawal masuk bulan haji pula? Dia gini para jemaah, memang satu hari bulan Syawal tu hari raya lah sebenarnya, dan 2 Syawal tu dah boleh puasa 6. Memang hari raya sebetulnya satu hari, tapi ialah kita memandangkan penat, memanglah kita tahu puasa Ramadan ni satu bulan penat, kemudian rasa hari raya tu biarlah lama juga macam Ramadan satu bulan. Kadang-kadang kita ni dah sampai Zulqa'dah pun masih open house lagi. Okeylah, tak kisah. Siapa-siapa nak jadikan setiap tahun, setahun tu hari raya pun terpulang. Cuma nak ditengahkan di sini, Syawal ni para jemaah. Kenapa? Soalan ni para jemaah. Kenapa Syawal termasuk dalam bulan-bulan haji? Kenapa tak Zulqa'dah ke Zulhijjah cukup lah? Sebabnya para jemaah rahimakumullah, sebabnya nanti akan diterangkan makna Syawal. Sebabnya kita boleh niat haji pada bulan Syawal. Ini dia para jemaah. Sebab Syawal dimasukkan dalam bulan haji, sebab Syawal tu dah boleh niat haji. Saya kasih contoh gini lah. Ada orang ni, macam dululah, sekarang dah naik kapal terbang senang. Dulu para jemaah, orang-orang nak pergi haji naik kapal. Ada orang naik kapal. Jadi pelayaran perjalanan kapal ni lebih kurang sebulan. Ada yang sampai 2 bulan. Jadi bayangkan kalau start habis Ramadan berpuasa, kemudian habis Syawal, orang raya seminggu lah, katalah seminggu Syawal raya, kemudian orang start berangkat. Pada pertengahan Syawal, nanti sampai bila? Dah sampai dekat Zulqa'dah. Dan ada orang pula dalam pelayaran, macam dekat-dekat, mungkin orang yang tinggal Mesir, orang yang tinggal kat Syria, dia pergi Mekah, pelayaran mungkin masa 2 minggu lah, atau seminggu. Jadi ada yang waktu Syawal saja dah start pelayaran pergi Mekah untuk haji. Jadi apabila kita kena tahu bahawa nak mengerjakan haji ni, dia tak boleh terus masuk Mekah terus ihram, tak. Haji ni ada miqat. Ni dia para jemaah, mungkin ramai dah tahulah, ini sebagai tambahan saja. Nak melakukan ihram untuk haji ada miqat. Miqat di tempat tertentu. Macam sekarang kita tak boleh terus masuk Mekah je. Sebelum sampai ke kawasan-kawasan miqat, macam Jeddah. Saya dengar, wallahualam, saya pun dah lama tak pergi haji ni. Dah 20 tahun. Katanya Jeddah ni boleh niat ihram. Katanya tak boleh. Sebelum sampai Jeddah, dalam kapal terbang dah kena niat ihram. Sebab dia tak boleh melepasi miqat tu. Kalau melepasi miqat, dah kena bayar dam pula. Bayar dia punya fidyah dam dan sebagainya. Jadi, Syawal ni sebab itu dimasukkan dalam bulan-bulan haji. Bagi mereka yang mungkin sampai dekat miqat, sampai dekat kawasan Jeddah, atau ada kawasan-kawasan dia nak jatuhkan ihram, dia mungkin sampai bulan Syawal. Dia mana boleh terus masuk? Melainkan kalau dia nak buat haji tamattu, buat umrah dulu, baru haji tu lain lah. Tapi ada orang nak buat haji ifrad. Haji ifrad ni haji dulu baru umrah. Jadi kalau dia sampai kawasan miqat tadi, dia nak menjatuhkan niat ihram haji, jadi di bulan Syawal, masalah. Jadi bulan Syawal ketika itu dia niat nawaitul hajja lillahi ta'ala, niat haji. Jadi apabila dah jatuhkan niat, dah pakai ihram semua, maka dia bermasuk ke kawasan miqat tu, terus ke Mekah. Lebih kurang berapa kilometer sebelum sampai ke Mekah. Jadi cuma masalahnya kalau orang-orang dah niat ihram, ini makna dia dah tak boleh pakai
shampoo, dah tak boleh garuk-garuk kepala sampai kubur rambut, tak boleh pakai sabun, tak boleh pakai wangi-wangi, tak boleh pakai jahit. Itu masalah sedikitlah kalau siapa yang terawal niat untuk ihram. Tapi ada pernah orang niat sebab dia dah tak boleh masuk terus ke Mekah, tinggal dia mesti sebelum berapa kilometer sebelum ke Mekah tu dia ada miqat, dia kena jatuhkan niat masuk ihram. Jadi saya balik semula para jemaah berkenaan Syawal ini termasuk dalam bulan-bulan haji sebab boleh dijatuhkan niat. Ada orang lain kata, apalah niat nak jatuh pula. Niatlah, okeylah, berniat. Kadang-kadang budak-budak sekarang ni kalau cakap Melayu dia pening. Jatuh niat, why fall? Niat fall. Jadi niat ihram dah boleh pada bulan Syawal. Tapi apa makna Syawal para jemaah? Sebelum saya nak terangkan amalan-amalan terbaik ni, mukadimah dia dah panjang. Syawal ni dikira permulaan bulan-bulan haji sebab dia juga untuk bersiap-siap untuk ibadah haji, untuk pelayaran dan juga ibadah kurban juga. InsyaAllah akan kita bicarakan. Tapi apa makna Syawal para jemaah? Kita masih lagi bulan Syawal. Syawal ni maknanya syalul haqibah wal mizan. Rafa'aha wartafa'at. Mana mengangkat beg ataupun mengangkat ataupun neraca ataupun ini timbangan yang terangkat. Ataupun mana mengangkat benda yang meninggi lah, mengangkat sesuatu, meninggikan sesuatu, dipanggil syala Syawal. Cuma Syawal ni pada zaman jahiliah sebelum datang Islam, mereka ada pahaman-pahaman yang agak pelik sikit lah pada zaman jahiliah. Jadi ada yang sebab bulan-bulan Arab ni, bulan Syawal dia bukan tetap macam kita ni bulan Masihi, dia tetap. Kalau musim bulan 1 Januari sejuk kalau dekat Europe tapi bulan Arab ni, bulan Islam, dia berpindah-pindah. Syawal ada masa-masa musim panas. Ada Syawal nanti jatuh bulan 1, musim sejuk di negara Arab. Jatuh pada bulan 6. Dia kerana dia berpusing. Jadi kerana tu ada masa-masa ni unta-unta lah sampai sekarang. Unta-unta ni ada masa-masa nanti dalam bulan Syawal dia tidak mau tidak mau mengawan. Kata istilah kita berkahwin lah. Mengawan. Nanti time ada masa pula dia nak mengahwin pula. Ini zaman jahiliah, jadi ada masa-masa mereka ni ada dia punya fahaman sendirilah. Dan ada masa-masa musim ni tidak, unta nanti bulan Syawal dia tak ada susu. Ini zaman dululah sebab bulan Arab ni dia berpindah-pindah. Cuma ada dua perkara saya nak sampaikan di sini para penonton, para jemaah berkenaan salah faham bulan Syawal. Pertama, iaitu perlu diingatkan bahawa Nabi SAW pernah melakukan umrah pada bulan Syawal. Ini setengah-setengah fahaman mengatakan bulan Syawal dah tak ada umrah lagi. Ini bulan haji. Tidak. Memang benar tadi saya dah katakan Syawal ni bulan-bulan haji, tapi Rasulullah pernah melakukan umrah pada bulan Syawal sebagaimana riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah pernah melakukan umrah pada bulan Syawal dan Zulqa'dah. Jadi ini dengan sendirinya menolak dakwaan setengah orang yang mengatakan Syawal ini bulan yang tidak digalakkan untuk buat umrah. Ini sebagai ada salah faham dulu. Tapi masalah di Saudi pula, memanglah kita tahu Syawal saja katanya visa umrah dah tak ada. Bukan kerana tak boleh, cuma bimbang pasal kita tahu ni jutaan manusia nak melakukan haji. Takut-takut nanti orang kalau dapat visa Syawal, dia ambil visa umrah untuk Syawal, dia masuk umrah kemudian tak keluar-keluar. Ini banyak berlaku ni. Negara-negara yang mungkin negara dunia ketiga yang miskin, dia pun apply umrah pada bulan Syawal. Habis dah dapat visa umrah Syawal, dia terus tak keluar sampai bulan haji, dia nak mengerjakan haji. Jadi kerana itu sebab banyak kes berlaku, Saudi katanya wallahualam tidak benarkan visa umrah pada Syawal. Katanya wallahualam. Satu lagi salah faham timbul, ada yang mengatakan bahawa berkahwin pada bulan Syawal tidak digalakkan. Tapi mana ini tidak benar juga sebab Nabi kita SAW berkahwin dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pada bulan apa para jemaah? Pada bulan Syawal. Dan ini juga menolak dakwaan setengah orang yang mengatakan bulan Syawal tidak digalakkan berkahwin. Macam-macamlah. Jadi ini sebagai tambahan untuk nak memahami tentang bulan Syawal. Kita masih lagi bulan Syawal dah lagi pun.
meninggalkan kita, dan kita dapat tahu nanti 13 hari bulan Jun pun mudah-mudahan kalau tak ada apa-apa mungkin akan dilonggarkan kita punya apa ni. Inilah mungkin mudah-mudahan kita doa kedai-kedai makan dah boleh makan lepas 13 Jun nanti. Susah juga kita kadang-kadang keluar-keluar nanti tak ada makan, nak bungkus balik Allah susah je makan dalam kereta. Tapi waktu tu dah Syawal pun dah habis. Tapi saya dengar orang kata nanti Zulkaidah pun tak apalah, hari raya Zulkaidah pun sambung sikit ambil berkat open house Zulkaidah. Baik, sekarang kita masuk tentang amalan-amalan terbaik di bulan-bulan haji, insya-Allah bulan-bulan penuh berkah. Pertama sekali para jemaah, tidak lain dan tidak bukan, amalan terbaik apa dia? Iaitu bersiap-siap untuk melaksanakan haji. Untuk melaksanakan haji. Tapi itulah sekarang ni dah tak boleh. Tahun lepas pun tak boleh pergi haji, tahun ni pun dah last minute pun tak boleh pergi haji. Para jemaah, janganlah bersedih. Janganlah, memang kita bersedih juga. Janganlah macam gundah gurana. Jangan bimbang para jemaah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu sekalian, siapa-siapa yang memang nak pergi haji tetapi tak dapat pergi haji, jangan bimbang. Tetap dapat pahala haji. Betul ke ni? Ini betul ke ni? Apa dalil? Orang sekarang sikit-sikit nak dalil. Dalil para jemaah, kita ni kalau nak buat sesuatu kebaikan, tiba-tiba tak dapat buat kerana keuzuran macam sekarang COVID, insya-Allah para jemaah tetap dapat pahala haji. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi hasanatin falam ya'mal biha kataballahu 'indahu hasanah kamil." Sesiapa yang berniat bukan saja pergi haji, berniat, kadang-kadang ada orang nak pergi masjid, tiba-tiba tengah jalan, alamak perut mengulas pula, dah tak jadi pergi masjid balik. Dia niat nak pergi dah, tiba-tiba perut buat hal ataupun pening kepala ataupun macam-macam lah ujian, tak jadi pergi masjid. Para jemaah, tuan-tuan, ibu-ibu, jangan risau, tetap dapat pahala pergi masjid, dapat pahala berjamaah di masjid sebab dia dah niat. Tapi kerana keuzuran, maka Allah berikan lagi dua kelebihan. Pahala pergi masjid berjamaah juga, dan pahala dia sabar kerana ujian. Lagi bertambah lagi pahala. Jadi orang yang tak dapat pergi haji kerana COVID sekarang ini, dia dapat dua pahala. Pahala pertama apa? Pahala haji sempurna insya-Allah. Dan kedua, pahala dia sabar kerana ujian. Tapi jangan pula kita dah dapat haji, okeylah tahun depan cancel pergi haji. Dah dapat haji pun sempurna, taklah, kena pergi juga. Tapi pahala tu dapat, pahala je. Tapi tahun depan kalau COVID dah tak ada lagi, insya-Allah dia register lagi. Sekarang pun dah memang dah register akan pergi, kena menunaikan ibadah haji juga. Dia memang dapat pahala. Kalau lepas dah tak pergi lah, dapat pahala sempurna. Kalau dia tak pergi, banyak 3 kali haji dapat. Allah Ta'ala nak berikan kelebihan kepada kita. Yang penting sabar dan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah, yang pertama amalan terbaik pergi haji. Tapi sekarang dah tak boleh, memang dah niat, tetap insya-Allah pahala sempurna. Hasanah kamilah Nabi kata. Baik, yang seterusnya antara amalan-amalan terbaik di bulan-bulan haji ni, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, antaranya juga ialah membantu mereka-mereka yang ingin mengerjakan haji. Tapi itulah, walaupun begitu memang ramai sekarang pun dah tak dapat pergi haji. Jadi kita kalau tak dapat, kita mungkin kasih macam semangat, kasih dorong. Macam tadilah kita terangkan ada jemaah haji Pak Haji, ibu kita yang macam sedih, duka cita, murung, sedihlah saya dah belanja sekian dah sedihnya habis tak boleh pergi haji. Jadi kita ni selain daripada membantu mereka nak pergi haji, kita membantu juga orang yang tak dapat pergi haji supaya tenang, sabar dan orang yang membantu jemaah-jemaah haji sebenarnya insya-Allah dapat juga pahala haji. Betul kan? Membantu jemaah-jemaah yang ingin mengerjakan haji akan dapat pahala sama seperti orang yang melaksanakan. Apa dalil para jemaah? Dalilnya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Adal 'alal khairi kafa'ilihi." Orang yang menunjuk kepada kebaikan, kafa'ili, seperti orang yang buat. Macam contoh yang kita suruh derma,
kita jumpa saudara kita, orang-orang anak kita, kita suruh lah, inilah orang-orang Gaza ke, orang Rohingya susah, mari kita bantu mereka. Kita galakkan orang derma. Jadi orang pun derma. Sebenarnya orang tu derma, dia dapat pahala 700 kali ganda. Kita yang galakkan orang lain menderma, kita pun dapat pahala dia juga. Masya Allah. Apa dalil? Itulah. Ad-dal 'alal khairi kafa'ilihi. Menunjuk kepada kebaikan sama seperti pahala orang yang melakukannya. Macam kita ajar orang sembahyang, kita ajar orang macam-macam lah, kita tunjuk ajar kebaikan. Jadi tajuk kita ni membantu mereka-mereka yang ingin mengerjakan haji. Jadi kalau dia dapat mengerjakan haji dengan sebaik-baiknya, kita yang bantu dia pun alhamdulillah insya-Allah mendapat pahala seperti jemaah tadi. Tapi itulah, sekarang haji dah tak boleh buat, ada orang yang berduka cita, stres pula. Jadi kita bantu dia untuk mententeramkan keadaan, menenangkan diri, insya-Allah dapat pahala juga. Jadi ini dua perkara memang kita tak dapat buat apa-apa, tapi insya-Allah boleh dapat pahala haji dari sebagaimana hujah yang kita tenangkan. Yang ketiga para jemaah, antara baik sebelum saya baca, saya nak baca di sini buku pahala 7,000 tahun, buku pahala hidup 7,000 tahun ini, muka surat 232. Muka surat 232 ada tajuk tentang membantu jemaah-jemaah haji dan umrah. Membantu jemaah-jemaah yang memerlukan bantuan seperti yang dalam kesusahan, memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah uzur, memberi penerangan dari segi minda, kesihatan dan persiapan apa-apa yang diperlukan oleh bakal jemaah haji ataupun umrah. Maka jika sekiranya dilakukan dengan penuh ikhlas, berniat hanya untuk membantu para tetamu Allah dan memudahkan perjalanan dan ibadah mereka, haji mereka, pertolongan sebegini akan diberikan ganjaran yang amat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil juga mereka akan mendapat ganjaran sebagaimana hadis yang baru disebutkan tadi tentang orang yang menunjuk ajar kepada kebaikan, sama pahalanya seperti orang yang melakukannya, insya-Allah. Ad-dal 'alal khairi kafa'ilihi. Ini hadis Nabi. Kita kalau tengok hadis-hadis Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, pendek-pendek boleh dihafal. Ad-dal 'alal khairi kafa'ilihi. Hadis Nabi. Ada hadis menyebut pula kalau siapa-siapa yang menghafal 40 hadis, insya-Allah dijamin masuk syurga. Walaupun hadis ni agak lemah sedikit, tapi Imam Nawawi, ramai para ulama mengumpulkan hadis 40 untuk dihafal, mudah-mudahan membawa ke syurga. Sebab hadis lemah bukan hadis terpulang. Dia mungkin kata-kata Rasulullah, mungkin tidak, sebab ada kelemahan sedikit. Ada hadis palsu. Jadi para jemaah, saya bacakan tadi buku pahala hidup 7,000 tahun, membantu jemaah. Jadi kita jangan pelukis. Siapa yang pernah berpengalaman pergi haji dan sebagainya, bantulah. Jadi tahun ni tak dapat, tahun depan insya-Allah mudah-mudahan Covid dah tak ada. Jadi kita bantu mereka. Baik, yang seterusnya, amalan-amalan terbaik pada bulan-bulan haji, antaranya ni sekarang banyak orang dah iklan sana, iklan sini, sana sini iklan tak. Apa dia? Iaitu persiapan ibadah kurban para jemaah. Ibadah kurban ni. Jadi ibadah kurban ni di kalangan para ulama sunnah muakkadah, amalan sunat yang amat digalakkan. Tuan-tuan, ibu-ibu, siapa-siapa yang ada lebihan harta, ada duit, kurban sebab pahala besar sekali para jemaah. Jadi ulama mengatakan sunnah muakkadah amat digalakkan. Tetapi mazhab Hanafi kita tahu ramai ada kalangan saudara kita daripada orang-orang India, Turki, mazhab Hanafi daripada Imam Abu Hanifah, mereka kata bahawa ibadah kurban wajib kena buat bagi mereka yang ada harta lah. Sebab apa dalil mengatakan wajib? Dia kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surah dia. Jadi inna a'tainakal kautsar, kami Allah mengurniakan kepada kamu ya Rasulullah dan umat kamu ni
Al-Kautsar. Kautsar ni satu telaga yang luas. Minuman yang mana kalau diminum para mahsyar atau sana tidak akan haus lah. Maksud tidak akan haus ni makna ya sekarang macam kat dunia kita bayangkan kalau dah haus buruk manusia kan. Jadi bukan makna dah minum tu tak minum lagi kat syurga tidak. Ini masalah haus ni yang kita menyusahkan kita ya. Jadi insya-Allah tidak akan haus. Ini Al-Kautsar. Satu tempat yang sungguh cantik, airnya pun sedap, syurga kita tak tahulah kat dalam sana. Kemudian ayat menyebut fasalli li rabbika wanhar. Kurniaan Allah berikan kepada kamu wahai Rasulullah dan umat kamu, fasalli, dirikan sembahyang, wanhar, ini dia perintah maknanya, dan lakukan ibadah kurban. Satu perintah. Di mazhab Hanafi kata ini perintah daripada Allah Taala supaya melakukan ibadah kurban, satu kewajiban. Melainkan kalau tak mampu. Cuma ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain mengatakan di sunnah muakkad sebab ada hadis lain yang menunjukkan menggambarkan ia seolah-olah seperti bukan berwajib amat digalakkan. Pasal dia rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini saya nak ke tengah juga. Ni ayat itu menarik. Inna syani'aka huwal abtar. Sebenarnya ayat ni di mana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah menuduh Nabi kita SAW, Nabi kita tak ada anak lelaki sebab ada anak lelaki kemudian meninggal waktu kecil. Jadi kaum musyrikin Mekah ni macam mengejek-ngejek, menghina Nabi kita. Alah sudahlah Muhammad tu tak ada anak lelaki, maknanya terputus zuriat. Zuriat dah tak ada. Sebab orang Arab dulu dia kata kalau perempuan mana pula zuriat daripada anak perempuan lelaki. Jadi Allah Taala menjawab inna syani'aka wal. Sesungguhnya kaum musyrikin Mekah yang menuduh kamu tak ada zuriat daripada anak lelaki, mereka sebenarnya abtar, mereka yang sebenarnya tak ada zuriat. Jadi Allah Ta'ala menjawab segala tuduhan-tuduhan mereka. Baik, kita balik semula berkenaan ibadah korban ni. Jadi apa dia binatang-binatang yang boleh dikorbankan? Iaitu al-ibil, wal-bakar, wal-ghanam. Unta, lembu dan kambing. Jangan pula ibadah korban ayam ke, burung ke, reban ambil ayam, tak boleh. Ini kena al-ibil, wal-bakar, wal-ghanam. Unta, lembu sama kambing. Ada orang kata, kenapa kambing? Kambing kan banyak kolesterol. Saya dah tak boleh makan kambing, kolesterol. Kalau awak tak boleh makan kambing, orang lain nak makan kambing, awak kolesterol, kambing tak bersalah. Yang awak banyak sangat makan benda-benda kolesterol, tak bersalah. Jadi kambing memang sedap para jemaah memang. Kalau jual sate dekat Gilang orang suka sate kambing. Walaupun kadang-kadang kalau tak bersihkan kadang bau juga, tapi dia punya sedap, masya-Allah daging dia. Jadi bagi mereka yang tak boleh makan daging kambing, daging lembu saja. Singapura tak ada unta. Jadi 3 ni para jemaah. Dan khaliyah minal uyub, tak boleh binatang-binatang ni pula ada aib. Mungkin aib mana mata buta ke, tempang, semua tak boleh. Mentang-mentang lah kambing ni kita pelihara kambing dah teruk lah, dah nak mati lah ni. Jalan bertimpang, ini tak boleh dibuat korban. Pastikan ibadah korban kambing-kambing yang baik, yang sihat. Kambing dah kena COVID, dia pergi buat korban pula, habis orang lain kena COVID. Jadi ini para jemaah kita tak tahu ada COVID tidak. Jadi ini pastikan tidak ada aib. Aib ni makna itulah timpang ataupun singit. Kambing singit sebelah kepala apa. Benda-benda yang kita tengok kita tahu ni aib, benda keburukan binatang tak boleh dibuat korban. Dan satu lagi syarat milkanil mudahi, mana kita kena kambing tu kita beli milik kita baru kita korban. Jangan pula kambing orang kat mana-mana kita ambil kita pergi sembelih. Ni ibarat korban. Ini milik kita dah beli sekarang harga kambing mungkin 180, 200. Tengok ada kambing, ada kalau kambing besar gemuk tu memang mahal lah. Kambing Australia. Kalau kambing yang kurus di Indonesia, itu 140, 150 boleh dapat kan. Tengoklah. Tapi yang penting kalau kurus pun kalau dia sihat boleh disembelih buat korban. Dan seterusnya banyak lagi syarat. Semua dah diketahui, antaranya sembelih pun waktu tertentu, iaitu pada lepas sembahyang hari raya haji. Jangan pula sembelih sekarang pula ni. Sekarang walaupun bulan-bulan haji tapi bukan masa dia. Kemudian asalnya para jemaah ni ibadah kurban ni asalnya
Adalah sebab kita ni umat Rasulullah SAW ambil kita punya syariat pun banyak daripadanya ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di asalnya Nabi Ibrahim ni ra'a fi manamihi ru'ya. Asalnya Nabi Ibrahim alaihissalam wahyu yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim banyak membentuk ru'ya dan mimpi. Jadi dia bermimpi bahawa dia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi maka Nabi Ibrahim tahulah mimpi Nabi Ibrahim dia sebenarnya wahyu. Jadi maka dia berbincang dengan Nabi Ismail alaihissalam, anaknya yang amat disayang. Maka Nabi Ismail wafaqa ala dzalik. Masya-Allah, anak yang soleh para jemaah. Nabi Ismail yang masih kecil tu dia kata, wahai bapaku, ayahku Ibrahim, Nabi Ibrahim, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Safat ayat 102 hingga 105, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu. Fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini ayat dia. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, kemudian bertanya kepada anaknya, maka anak yang soleh, masya-Allah, untung tuan-tuan ibu dapat anak-anak yang soleh dengan cakap mak bapak macam Wais Al-Qarni, macam anak-anak macam Nabi Ismail taat kepada mak bapak. Jadi fanzur madza tara, Nabi Ismail kata lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menarik para jemaah, ini yang menarik. Ketika di mana hendak disembelih, falamma aslama wa tallahu lil jabin, sebagaimana dalam ayat surah Safat, apabila falamma aslama, kedua-dua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah berserah pada Allah Taala, wa tallahu lil jabin. Ini dia, apabila diletakkan wajah Nabi Ismail, kita ada dua wajah jenis ini, diletakkan wajahnya di bawah di tanah untuk disembelih. Jadi dalam tafsir, banyak tafsir ulama-ulama kita, Ibnu Katsir dan sebagainya, ada mengatakan bahawa watallahul jami, maknanya Nabi Ibrahim sudah meletakkan pisau yang tajam, sudah diasah, diletakkan di leher Nabi Ismail alaihissalam, kemudian sudah dienjut, tak bergerak. Ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang para jemaah, ini macam batu ni kalau letak kepala pun benjol juga. Pisau kalau dibuat sembelih terpotong, tapi ini sebagai sebab saja, ada kekuasaan. Pisau kuasa dia memotong, batu kuasa dia kalau kena kepala benjol. Tetapi kekuatan yang ada pada makhluk ini pinjaman. Allah Taala boleh tarik balik kuasa pada pisau. Jadi apabila diletakkan pisau yang tajam di leher Nabi Ismail, tak boleh potong. Jadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, macam Nabi Ibrahim dilontar dalam api, Raja Namrud campakkan Nabi Ibrahim dalam api, tak terbakar selama 3 hari. Allah Ta'ala sejukkan api untuk Nabi Ibrahim. Jadi pisau pun tak boleh potong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat datang, wa nadainahu ya Ibrahim tasaddaqta. Maka diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, mana kamu telah membenarkan wahyu mimpi kamu, dan kamu ni termasuk dalam golongan al-muhsinin, sungguh baik. Jadi hikmah di antara ibadah korban ialah pertama sekali untuk membantu fakir miskin, yang kedua meluaskan kehidupan umat Islam, dan ketiga tolong-menolong, yang keempat sebagai tanda mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada orang, Malaysia lah, kerana orang tuduh orang-orang Islam, apalah orang Islam ni ada ibadah korban, habis semua kambing-kambing kena sembelih habis. Jadi kita jawablah, ini kita buat ni sebenarnya untuk membantu, yang pertama membantu orang-orang yang susah. Sebab ada banyak orang-orang Islam ni yang susah. Kadang-kadang nak makan daging kambing, nak makan daging lembu pun tahun sekali pun susah. Saya dengar ada berita kadang-kadang dekat India pun ada orang Islam nak makan daging tu. Kita di India ada orang miskin sana nak makan daging, nak kena tunggu hari raya haji baru dapat daging. Kita Singapura, ya Allah, alhamdulillah, banyaklah bersyukur. Wahai masyarakat Singapura kita ni, Masya Allah, dagingnya, ayamnya, kita banyak bersyukur. Tapi ada tempat nak makan daging pun susah. Baik para jemaah, jadi kita jawab tuduhan tadi, kita membantu orang-orang yang susah.
Berbeza dengan kalau restoran-restoran itu sembelih kambing, lembu semua untuk dunia profit. Itu bukan untuk profit, bukan untuk untuk menjana profit keuntungan, tapi untuk kebaikan orang-orang yang susah. Baik, soalan, ada hadis yang larang potong kuku rambut kalau dah masuk 1 Zulhijjah untuk ibadah kurban. Ini pun nanti insya-Allah besok-besok orang hantar WhatsApp lah. Nanti kalau dah masuk 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tidak dibenarkan. Siapa nak buat ibadah kurban tidak benarkan potong kuku, potong rambut. Artinya ada hadis. Cuma sebenarnya hadis-hadis ni pun ulama berbeza pendapat. Cuma kalau mazhab Syafi'i ni paling senang ginilah. Mazhab Syafi'i paling kira simple. Yang tidak dibenarkan tu kalau untuk makruh sajalah. Maksudnya kalau sekiranya kalau dah masuk 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah sebelum sembelih tu makruh saja, jangan dipotong kuku, potong rambut. Tapi kalau sekiranya ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya boleh dipotong kalau ada sebab macam. Contohnya kadang-kadang tak potong misai janggut, dia frontliner pula, kerja sebagai doktor ataupun jadi sampai menggerutu susah juga kan, nanti orang kena buang kerja. Tengok keadaan. Sebab ada yang agak keras, dia kata haram ini potong. Orang kerja frontline, ejen rumah, ejen kereta, dia mesti personality, penampilan mesti cantik tapi kalau itu kurang elok lah. Tengok keadaan para jemaah. Jadi makruh saja. Kemudian mazhab Syafi'i Hambali disyaratkan sedekah sebahagian daging. Ramai di kalangan ulama kita, maknanya ibadah kurban ni disyaratkan daripada daging itu hendaklah disedekahkan kepada orang-orang miskin. Apa dalilnya para jemaah? Biqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Quran Allah Taala berfirman daripada daging-daging kurban ni, fakulu minha, kita boleh makan, wa at'imul ba'isal faqir, dan adalah diberikan juga satu suruhan bagi orang-orang yang al-ba'is al-faqir. Ba'is dia orang susah ni, kita boleh tengok berikan sampai 3 golongan. Satu faqir, satu miskin, satu ba'is. Miskin okeylah, faqir lagi teruk lagi. Ba'is ni lagi teruk. Fakir mungkin masih ada makan juga. Makan tapi ba'is terus tak ada makan, tak ada minum. Macam satu kes berlaku saya tengok di Afrika para jemaah. Ada seorang bertanya lah, dia kata saya bulan Ramadan ni sah tak puasa? Pasal saya nak buka puasa pun tak ada makan, nak sahur pun tak ada makan. Tak ada makan langsung. Dia kan ada orang bertanya dekat satu syekh dekat negara Arab, dia cakap Arab. Sampai syekh itu menangis. Kata, ya Allah, sampai susah begini umat Nabi SAW, nak buka puasa pun tak ada makan, nak sahur pun tak ada makan. Ini panggil ba'is yang terlalu susah. Fakir ni masih boleh makan lagi. Miskin atas sedikit lah, lebih baik sikit daripada fakir. Dan satu lagi sebelum saya lupa, syarat-syarat nak sembelih juga, umur unta tu biar dah 5 tahun, lembu tu 2 tahun, dan kambing ada yang kata setahun saja. Baik, akhir sekali sebelum saya akhiri, dah 5-8 suku. Antara amalan terbaik pada bulan-bulan haji ni juga iaitu dilarang kita berperang pada bulan-bulan haram. Sebab bulan-bulan haji termasuk bulan haram, antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ni bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni maknanya dilarang kita berperang, bergaduh dan sebagainya. Termasuk juga bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan dah asing sikit. Jadi yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ni bulan-bulan haram yang diharamkan berperang. Jadi termasuknya bergaduh. Jadi para jemaah, jadi kalau dah masuk bulan Zulqa'dah, janganlah, kena jaga sikitlah, jangan gaduh-gaduh, jangan mencaci, mengumpuk sana sini. Lebih diharamkan berperang. Melainkan kalau mempertahankan diri, kalau orang serang kita dengan parang. Saya ni bulan haram, saya tak boleh berperang. Dia macam tak habis. Jadi kita cabut sudah. Kalau boleh lawan lah. Sekarang kes banyak berlaku. Saya dengar di hawker center ni pula. Ada orang main parang, ada main pisau dekat hawker center bergaduh. Sampai orang hantar WhatsApp, ada orang kena cocok sana.
Jadi saya tengok ngeri lah gaduh-gaduh sekarang. Semua nak jadi terror, teroris. Tapi para jemaah itulah saya dapat sampaikan tentang amalan-amalan terbaik di bulan haji. Mudah-mudahan beri manfaat. Banyak lagi sebenarnya. Itu setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.